رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Alhamdulillah, kita sambung pada hadis yang panjang yang diceritakan yang dicerita oleh As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Di dalam sebuah hadis yang panjang, kita belum selesai lagi. Maka pada hari ini kita sambung pada katanya, bermula yang meninggalkan sembahyang itu digandakan baginya akan azab 2 ganda. Dan datang ia pada hari kiamat dan padahal telah dibelenggukan 2 tangannya kepada tengkuknya. Bermula yang meninggalkan sembahyang. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang, sekiranya kalau dia tidak ganti, tidak qada, apabila dia mati di akhirat esok, sesaan dianya digandakan baginya akan azab 2 ganda. Jadi azab yang tersebab daripada kesalahan dia tak sembahyang itu, apabila dia azab itu akan diganda kepada 2 ganda. Dan datang ia pada hari kiamat padahal telah dibelenggukan 2 tangannya kepada tengkuknya. Apabila hari kiamat dibangkitkan dia pada hari kiamat esok, padahalnya dibelenggukan 2 tangannya kepada tengkuknya. Jadi dibelenggukan, dirantaikan akan 2 tangan dia. Lepas tu 2 tangan itu dirantaikan, digantung kepada lehernya. Tengkuk tu leher. Jadi belenggu itu ada di 2 tangan. Lepas tu digantungkan pada 2 leher, pada leher dia. Dan bermula segala malaikat memukul mereka itu akan dia. Bermula segala malaikat. Malaikat itu memukul mereka itu, malaikat akan dia, akan orang yang meninggalkan sembahyang. Sebagai sesaan untuk dia. Ini belum pada masuk ke dalam neraka. Dan dibukakan baginya akan Jahannam. Dan dibukakan baginya, bagi orang yang meninggalkan sembahyang, akan Jahannam, akan pintu neraka Jahannam. Pintu neraka Jahannam itu dibukakan untuk nak memasukkan dia. Maka masuk ia orang yang meninggal sembahyang itu pada pintunya, pintu neraka Jahannam. Pintu neraka Jahannam dibuka sedia untuk nak memasukkan dia, maka lalu itu dibawa masukkan dia ke dalam pintu neraka Jahannam seperti anak panah. Jadi keadaan dia masuk ke dalam neraka Jahannam itu masuk seperti berjalan oleh anak panah. Anak panah apabila dipanuhkan. Maksudnya dia kata maka jatuh ia atas kepalanya. Itu maksud katanya seperti anak panah. Dia sebabnya anak panah apabila kita memanuh itu, dia kepala dia tu pergi dulu. Kepala dia tu pergi dulu. Maka dia tu diletakkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi kepala dia tu turun dulu kepada neraka Jahannam. Semacam orang yang ujung turun di dalam air. Kepala turun dulu kepada neraka Jahannam. Semacam anak panah.
maka dijatuh ia maka jatuh ia atas kepalanya. Jadi masuk dalam neraka tu turun dengan kepala tu, kepala ke bawah. Jatuh ia ke atas kepalanya, kepala orang yang tinggal semayang, di sisi Korun dan Haman. Duduk bersama dengan Korun. Kita dah maklum Korun tu siapa, dan Haman ialah seorang wazir bagi Firaun. Duduk bersama dengan mereka itu. Jadi azab dia ni bersama dengan azab bagi Korun dan Haman. Di mana tu pada lapis yang terkebawah daripada neraka. Pada neraka lapisan bawah sekali, yang paling bawah daripada neraka Jahannam. Masuk dalam neraka Jahannam yang paling bawah sekali. Kita maklum bahawasanya neraka yang paling bawah, yang paling berat nisbah azab. Kalau lapisan bawah, maka lapisan yang paling berat nisbah azabnya. Seterus lagi, bermula yang meninggalkan sembahyang itu apabila angkat ia akan suatu kepada mulutnya. Bermula yang meninggalkan sembahyang. Orang-orang yang tak sembahyang itu sekiranya kalau dia tak qada lagi, belum qada, apabila angkat ia akan suapan kepada mulutnya. Apabila ni tak mati lagi, ini pada masa dia hidup, pada dunia lagi, belum pada dia mati. Apabila dia tu hendak makankan suatu makanan, apabila dia hendak suapkan suatu makanan masuk ke mulutnya, berkata ia baginya, berkata ia suapan itu, berkata ia suapan baginya meninggalkan sembahyang. Jadi makanan yang dia hendak suap kepada mulut itu masuk ke mulut itu bercakap dengan dia. Kata kepada dia, bercakap sama dia, katakan mengkutukikan dikau oleh Allah. Seteru Allah. Mengkutukikan dikau oleh Allah. Mengkutuki, memerkai akan dikau oleh Allah. Allah Ta'ala marah kepada engkau. Engkau ialah Allah, orang yang Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala dikandaki merka atau dikutuki di sini, maknanya Allah Ta'ala sedia untuk nak mengazabkan dia. Jadi apabila dia hendak suapkan suatu makanan masuk ke mulut dia, maka makanan itu akan kata kepada dia, katanya, mudah-mudahan engkau dimerkai oleh Allah Ta'ala akan dikau. Hai seteru Allah. Jadi dia panggil kepada makanan itu, panggil kepada orang yang tak semayang itu, dia agak katanya orang itu seteru Allah. Sebab dia tak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak sembahyang yang diwajib oleh Allah, lalu tu dikatakan dia ni seteru Allah. Walaupun kita dah maklum bahawasanya seteru Allah yang betul-betulnya ialah orang yang tidak beriman dengan Allah. Seteru Allah yang betul-betul seteru dengan Allah Ta'ala itu ialah orang yang tidak orang yang tidak beriman dengan Allah. Tetapi orang ni dia sekadar tak semayang, bukan dia kufur dengan Allah, tetapi dengan sebab dia tidak taat kepada Allah, maka seolah-olah dia ni seteru bagi Allah Ta'ala. Bukan mana seteru, betul-betul seteru itu orang yang kufur. Itu seteru aduullah, seteru bagi Allah Ta'ala. Dengan sebab dia tidak taat, tinggal sembahyang, tidak qada, maka seolah-olah dia seteru Allah Ta'ala. Makan engkau daripada rezeki Allah dan tiada engkau tunaikan segala fardunya, fardu Allah. Itu kataan makanan
yang kata kepada dia, engkau ni makan daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Engkau nak makan, nak minum, nak pakai apa semuanya, terhenti di atas rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi engkau tak kenal budi, dan tiada engkau tunaikan fardunya fardu Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala fardu kepada engkau tak tunai. Tetapi sampai masa engkau makankan rezeki Allah. Jadi contoh pada maknanya engkau ini orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki daripada Allah tu satu bagai daripada nikmat, sepatutnya kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada bagai kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan makanan yang dibagi oleh Allah Ta'ala, maka gunakan tenaga yang hasil pada makanan itu untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, itu merupakan kita syukur. Dapat rezeki, makan rezeki daripada Allah, tetapi tak tunaikan yang diwajib, yang difardu oleh Allah Ta'ala, akan iaitu orang yang tak kenal budi, orang yang tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bermula yang memutuskan sembahyang itu berlepas daripadanya oleh kain pada tubuhnya dan berkata ia baginya, jikalau tiada bahawa memudahkan daku oleh Tuhanku bagimu, nasjaya lariku daripadamu. Sana itu makanan, ini sini pulanya pakaian. Orang yang tak sembahyang, apabila dia pakaikan dengan suatu pakaian, maka pakaian itu pula bercakap bersama dengan dia, katanya bermula yang memutuskan sembahyang itu. Memutuskan sembahyang maksudnya orang yang tidak sembahyang itulah. Berlepas daripadanya oleh kain pada tubuhnya. Mana kain yang ada pada tubuhnya, berlepas daripadanya oleh kain. Kain itu pada tubuhnya. Kain yang ada pada tubuh badan bagi orang yang tak sembahyang. Itu kain pada tubuhnya, mana kain pakaian yang ada di tubuhnya. Maksudnya berlepas daripadanya. Berlepas daripadanya, daripada yang memutuskan sembahyang oleh kain yang ada di tubuh badan dia. Kain yang dia pakai, kain baju yang dia pakai, dimaksud kain itu ialah pakaian dia lah. Jadi berlepas tu maknanya kain baju yang dia pakai itu berlepas diri daripada orang yang tak sembahyang. Maknanya dia agak katanya dia ni tak berkaitan dengan orang yang tak sembahyang, walaupun dia sekarang tu ada di tubuh badan orang yang tak sembahyang, tetapi seolah dia ni tak berkaitan. Jadi orang tu salah dia lah, bukan salah sampai pakaian dia ada di badan dia tu, bukan gitu. Jadi pakaian yang ada di badan dia tu tak bertanggungjawab, tak berkaitan, tak terikat dengan dia. Dan berkata ia pakai kain yang pada tubuh dia tu bagi yang memutuskan sembahyang, jikalau bahawa memudahkan daku oleh Tuhanku bagimu. Jikalau tiada bahawa memudahkan daku oleh Tuhanku bagimu, nascaya lariku daripadamu. Dia kain tu dia kata sekiranya Allah Ta'ala tidak memudahkan kepada orang itu dengan memberikan pakaian untuk dia pakai,
maka pakaian itu dia katanya dia akan lari daripada tubuh badan orang yang tak sembahyang. Tak sanggup nak duduk bersama dengan orang yang tak sembahyang. Pakaian itu tak sanggup nak duduk bersama dengan orang yang tak sembahyang. Maknanya dia memudahkan tu, maknanya kita ni Allah Ta'ala setengah daripada nikmat Allah Ta'ala yang beri pada kita ni ialah Allah Ta'ala memudahkan kepada kita untuk cari benda yang menutupkan badan kita. Jadi pakaian itu suatu perkara yang Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita untuk kita buat menutupikan aurat kita, menutupikan akan badan kita. Jadi suatu perkara yang diberi kemudahan untuk kita. Jadi suatu perkara pakaian kain baju ini suatu perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita supaya kita boleh buat menutupkan badan kita. Boleh kita pakai, boleh kita menutupi aurat kita. Itu suatu kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala bagi kepada kita akan pakaian supaya jadi kemudahan bagi kita boleh menutupkan aurat, jadi terpaksa pakaian itu kena ada di tubuh kita. Maka pakaian itu dia katanya jikalau tiada bahawa memudahkan daku oleh Tuhanku bagimu. Jikalau tiada bahawa memudahkan daku, aku itu siapa dia? Pakaian. Memudah bagimu. Jadi kesenangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita dapat pakaian, memakaikan dengan pakaian. Jadi kalau tak sebab dengan begitu, kalau tak sebab dengan katanya Allah Ta'ala bagi kepada manusia akan kemudahan untuk cari benda menutupkan aurat, menutupkan badan dia dengan pakaian, nescaya pakaian itu akan lari daripada tubuhnya. Tetapi maksudnya tak dapat tidaklah pakaian itu mesti kena duduk di badan orang yang tak sembahyang juga. Dengan sebab Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada manusia dengan pakaian yang dia pakai. Kalau tidak begitu, dia dah lari daripada orang yang tak sembahyang. Tak sanggup duduk di badan orang yang tak sembahyang. Itulah maksudnya. Itu pakaian yang dia pakai, maka pakaian tu dia kata begitu. Jadi dia ni tak dapat tidaklah kena duduk bersama dengan orang yang tak sembahyang, sebab pakaian itu suatu kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia walaupun manusia itu tak sembahyang sekalipun, walaupun manusia itu yang deraka kepada Allah Ta'ala sekalipun, tapi Allah Ta'ala beri kemudahan untuk jadikan kain baju itu jadi pakaian. Jadi terpaksa pakaian itu bersama dengan orang yang tak sembahyang. Jadi dua-dua perkara tu, jadi makanan apabila dia makan, makanan bercakap dengan dia begitu. Pakaian apabila dia pakaikan pakaian, maka pakaian pun bercakap dengan dia seperti tadi, seperti yang sebutnya. Itu yang bukan maksud katanya bercakap, betul-betul dia bercakap. Tapi nak maksud katanya, maksud dianya ialah makanan baik, artinya pakaian baik, itu semuanya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dapat pakaian boleh memakaikan, dapat makanan boleh kita makan, itu nikmat rezeki yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap nikmat sepatutnya disyukur. Setiap nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, sepatutnya kita bersyukur akan nikmat itu. Bersyukur itu setengah daripada bagai syukurnya kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Dengan rezeki kita dapat makanan, maka hasil kekuatan daripada makanan itu kita gunalah kekuatan itu beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada kita akan pakaian, boleh kita menutupi aurat, maka gunalah pakaian itu untuk kita menutupi aurat pada sembahyang. Itu maksudnya. Jadi maknanya kalau orang yang dapat rezeki tapi tak ambil kesempatan daripada kekuatan yang hasil pada makanan itu untuk jadi kekuatan dalam sembahyang, mana rupanya orang yang tidak bersyukur. Dia dapat pakaian yang boleh menutupi aurat badan dia,
tetapi tak guna untuk buat amal ibadat, tak guna untuk buat sembahyang, maka itu rupanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang maksudnya. Maksudnya mestilah kitanya bersyukur. Bermula ni dalam hadis yang panjang lagi. Bermula yang memutuskan sembahyang itu apabila keluar ia daripada rumahnya, nescaya berkata rumah itu tiada mempersertakan dikau oleh Allah pada perjalanan engkau, dan tiada memperganti ia akan dikau pada bekas engkau, dan tiada mengembalikan dikau kepada ahli engkau hal keadaan sejahtera. Bermula yang memutuskan sembahyang, orang yang tinggal sembahyang apabila keluar ia daripada rumahnya. Apabila dia keluar daripada rumah nak pergi kepada mana-mana tempat saja, nescaya berkata rumah itu akan berkata kepada dia, akan bercakap dengan dia, katanya tiada mempersertakan dikau oleh Allah. Mana doa? Mudah-mudahan tiada mempersertakan dikau oleh Allah pada perjalanan engkau. Apa maksudnya? Dia setengah daripada doa apabila kita hendak keluar pada rumah kita untuk nak pergi kepada mana-mana, untuk nak musafir, nak pergi kepada mana-mana tempat, kita berdoa supaya Allah Ta'ala tu bersama dengan kita pada jagaannya. Ketika cakapnya orang Arab selalu Allahumma akum, Allahumma akum. Seperti dalam ayat katanya innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala serta kami. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau gelar gusar, jangan engkau bimbang, kerana Allah Ta'ala bersama dengan kita. Maksudnya Allah Ta'ala berserta dengan kita, bersama dengan kita, itu maknanya Allah Ta'ala akan menjagakan kita, akan memeliharakan kita daripada segala kemerbahayaan, daripada segala perkara yang tak disukai. Itu maknanya Allah Ta'ala berserta dengan kita. Jadi setengah daripada perkara yang kita sepatut berdoanya apabila kita nak keluar daripada rumah, nak pergi kepada mana-mana dalam perjalanan, maka mintalah kita daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Maksud bersama dengan kita tu bersama oleh pertolongan Allah Ta'ala dengan kita. Mana sentiasa kita selama mana kita di dalam perjalanan, selama itulah kita di dalam jagaan Allah Ta'ala, dalam peliharaan Allah Ta'ala, di dalam lingkungan Allah Ta'ala. Itu maknanya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Seperti Nabi katanya kepada Nabi bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar ketika bersembunyi keluar di dalam gua tu, dia katanya la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan duka cita, jangan susah hati. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kami. Maknanya pertolongan Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Bukan zat Allah Ta'ala itu bersama dengan kami. Pertolongan, jagaan Allah Ta'ala bersama dengan kami. Itu Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Maka rumah, apabila orang yang tak sembahyang itu nak keluar daripada rumah untuk nak pergi kepada mana-mana tempat, dia berdoa supaya Allah Ta'ala tidak bersama dengan dia. Jadi berdoa dengan tak baik, berdoa dengan kejahatan,
mudah-mudahan orang yang tak sembahyang itu apabila dia keluar pada rumah nak pergi ke mana-mana tu tidak duduk dalam jagaan Allah Ta'ala. Tidak berada di dalam jagaan Allah Ta'ala, tidak ada di dalam lindungan Allah Ta'ala, tidak ada di dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kalau nak jumpa dengan kemerbahayaan, jumpalah. Jadi Allah Ta'ala tak jaga, Allah Ta'ala tak melindungi. Itu apa yang itulah yang dia maksudnya. Tiada, maknanya mudah-mudahan tiada mempersertakan dikau oleh Allah pada perjalanan engkau. Engkau nak pergi ke mana-mana, Allah Ta'ala tidak berserta dengan engkau. Maknanya Allah Ta'ala tak menolong, tak menjaga, Allah Ta'ala membiarkan. Itu maksudnya. Dan tiada memperganti dia akan dikau pada bekas engkau. Ini pun sama juga. Setengah daripada doa yang panjang apabila kita hendak keluar daripada rumah, kita berdoa supaya supaya Allah Ta'ala menggantikan kita pada tempat kita. Apabila kita keluar daripada rumah, maka kita menggantikan Allah Ta'ala untuk nak menjagakan rumah kita, harta benda kita atau keluarga kita yang ada di rumah. Dengan sebab kita apabila kita keluar daripada rumah, maka rumah kita tak boleh nak kawal, anak isteri kita pun tak boleh kita nak jaga sebab kita tidak ada di rumah. Harta benda kita pun tak boleh kita nak kawal, nak jaga dengan sebab kita keluar daripada rumah. Tetapi apabila kita nak keluar tu, kita minta Allah Ta'ala tu menggantikan kita pada tempat kita itu. Jadi maknanya ketika kita duduk dan kita berada di rumah, kitalah yang menjagakan rumah kita. Kitalah yang menjagakan, yang mengawalkan, yang menjagakan akan harta benda kita yang ada dalam rumah. Kitalah yang menjagakan anak isteri kita yang ada di rumah. Apabila kita keluar daripada rumah, kita nak pergi kepada mana-mana, kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ganti kita di tempat engkau. Di tempat pada bekas engkau. Jadi maknanya apabila kita nak keluar daripada rumah, kita minta daripada Allah Ta'ala ganti kita di tempat kita. Ganti macam mana? Selama mana kita di rumah, kita lah yang menjagakan rumah. Maka minta Allah Ta'ala ganti kita di tempat kita. Mana Allah Ta'ala lah yang menjagakan rumah kita. Pada masa kita duduk di rumah kita, satu tugasan kitanya ialah kita salah satu pada tugasan kitanya ialah kita menjagakan harta kita yang ada dalam rumah kita. Maka apabila kita keluar daripada rumah, sunatlah kita berdoa supaya Allah Ta'ala ganti di tempat kita itu. Apa dia? Allah Ta'ala pula yang menjagakan harta-harta kita yang ada dalam rumah kita. Begitu juga selama mana kita duduk dalam rumah, anak isteri kita lah yang mengawalnya, yang menjagakan mereka. Tetapi apabila kita nak keluar ke mana-mana, kita mintalah daripada Allah Ta'ala supaya menjagakan anak isteri kita. Tetapi dengan sebab orang ini dia tak sembahyang, maka rumah itu berdoa untuk doa atas, doa kejahatan kepada dia, doa dengan tak baik kepada dia, dengan katanya mudah-mudahan Allah Ta'ala tak menggantikan engkau pada bekas ini pada tempat engkau. Jadi maknanya engkau apabila engkau keluar daripada rumah engkau, tiada siapa yang mengkawal, yang menjaga rumah engkau. Engkau apabila keluar daripada rumah, tiada siapa yang mengkawalkan, yang menjagakan harta engkau, harta benda engkau. Engkau apabila keluar daripada rumah engkau, tiada siapa yang menjagakan, yang mengkawalkan anak isteri engkau. Itulah maksud katanya, tiada memperganti ia, ya Allah akan dikau pada bekas engkau. Maknanya pada tempat engkau. Jadi kita, tempat kitanya, tugasan kita menjagakan rumah, menjagakan harta benda dalam rumah, menjagakan isteri kita dalam rumah, anak isteri kita dalam rumah. Tetapi kalau orang tak sembahyang nak pergi ke mana-mana, maka
terbiar gitulah. Nah, harta tidak dijagai, tidak duduk di dalam jagaan Allah, harta benda dia pun tidak duduk dalam jagaan Allah, anak isteri dia pun tidak duduk di dalam jagaan Allah. Dia setengah pada doa. Kita berdoa apa dia tak ingat bahasa Arab tu, katanya apabila kita nak keluar tu minta Allah Ta'ala gantikan pada keluarga kita, pada ahli kita, fi amwalina wa ahlina, ya kita minta begitu. Tetapi sunat gitulah. Ini setengah pada doa, setengah pada makna yang terkandung di dalam doa apabila kita nak musafir kepada mana-mana sebab. Doa dia panjang. Jadi maknanya kalau kita orang yang bersembahyang, kita nak keluar daripada rumah, kita minta Allah Ta'ala tu ganti di tempat kita. Maknanya walaupun kita tidak ada di rumah, kita tak berada di rumah, tinggal rumah, tetapi rumah itu di dalam jagaan Allah, harta benda kita pun di dalam jagaan Allah, orang tak curi, orang tak masuk pecah rumah, keluarga kita pun selamat di dalam jagaan Allah Ta'ala. Itulah maksud katanya, dia minta kata mudah-mudahan Allah Ta'ala tak menggantikan dia pada tempat dia kalau dia keluar ke mana-mana. Dan tiada mengkembalikan dikau kepada ahli engkau hal keadaan sejahtera. Ini pun setengah daripada perkara yang benda yang terkandung dalam doa yang kita hendak musafir juga. Kita minta daripada Allah Ta'ala apabila kita nak keluar pada rumah, nak pergi ke mana-mana, minta Allah Ta'ala kembalikan kita, balikkan kita sampai ke rumah dalam keadaan selamat sejahtera. Keluar dalam keadaan sehat, balik pun dalam keadaan sehat, tidak ada patah cedera, sakit demam pada masa kita musafir. Keluar rumah daripada keadaan sehat, balik pun dalam keadaan sehat. Itu setengah pada makna yang terkandung dalam doa yang panjang yang dibaca ketika kita hendak musafir kepada mana-mana. Tetapi orang yang tak sembahyang, rumah itu berdoa kepada doa atas dia, katanya mudah-mudahan tiada kembali akan dikau kepada ahli engkau hal keadaan sejahtera. Tapi maksudnya bukan dia minta tak boleh kembali kepada rumah, minta tak boleh balik pada rumah, keluar tak boleh balik pada rumah. Bukan maksud itu. Maknanya balik tu boleh baliklah, tapi balik dalam keadaan sejahtera tidak. Jadi minta berjumpaklah dengan apa-apa kemabahayaan, apa-apa kemalangan, kemasalah pada tengah-tengah jalan, atau berjumpa dengan sakit demam apabila dia keluar pada rumah. Jadi keluar sehat, balik sakit. Itu setengah daripadanya. Bermula yang memutuskan sembahyang itu mal'un pada hidupnya. Mal'un maknanya dilaknat. Mal'un maknanya dilaknat. Dilaknat itu maksudnya dijauh daripada rahmat Allah. Mal'un dilaknat itu maknanya dijauh daripada rahmat Allah, tak dapat rahmat. Maknanya orang yang tinggal sembahyang, orang itu yang dilaknat, mana orang itu yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Orang ini tak dapat rahmat. Walaupun rezeki dia dapat, walaupun nikmat lain dia dapat, tapi rahmat daripada Allah Ta'ala dia tak dapat. Dan kemudian daripada mal'un dilaknat tadi itu pada hidupnya, pada ketika dia hidup pada dunia ini, dan kemudian daripada mati ini diputuskan daripada rahmat. Allah Ta'ala tak bagi rahmat dia pada masa dia hidup, dan kemudian daripada dia mati, jauh daripada rahmat. Malaikat dia taubat, malaikat dia qada, maka sucilah dia. Malaikat dia qada, malaikat dia taubat, akan sembahyang yang dia tinggal itu, maka balik jadi suci, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala lah itu. Maka dengan sebab apa? Dengan sebab innallaha yuhibbut tawwabin.
innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah Taala kasih suka kepada orang yang bertaubat. Sebab tu ulama katanya orang yang bertaubat dapat mahabbah daripada Allah. Orang yang taubat dapat mahabbah daripada Allah. Dalilnya innallaha yuhibbut tawabin. Dapat kasih sayang daripada Allah. Maksud kasih sayang itu memberi rahmat, memberi nikmat, buat baik. Walaupun dia awal-awal dia tak semayang tetapi dia taubat, maka kembali dia tu dapat mahabbah daripada Allah Taala. Tetapi dia tak sembahyang, tak qada, dapat murkaan, dijauhkan daripada rahmat. Itulah. Bermula yang memutuskan sembahyang itu mati ia hal keadaannya Yahudi dan dibangkitkan dia Nasrani. Ini tak boleh kita pakai zahir. Sebab kalau gitu orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani, orang kafir. Bermula yang memutuskan sembahyang itu mati ia apabila dia tu mati, orang tak sembahyang, kalau tak qada, kalau tak taubat, dia mati hal keadaannya Yahudi. Mana mati dia tu seperti mati orang Yahudi. Bukan apabila dia mati dia jadi orang Yahudi, jadi murtad. Bukan begitu, sebab dia tak jadi murtad dengan sebab tak sembahyang, melainkan dengan sebab dia kata harus tinggal sembahyang. Dengan sebab dia ingkarkan wajib, dengan sebab dia kata sembahyang itu tak wajib, itulah jadi murtad dia tu, na'udzubillah. Tetapi kalau semata-mata dia tu tak sembahyang, tak jadi murtad, tak jadi kufur dengan benda itu. Maka maksud di sini hal keadaannya Yahudi, maknanya dia tu mati dia tu seperti mati orang Yahudi. Tak dihormati akan mayat dia. Dan dibangkitkan dia Nasrani. Dibangkitkan dia apabila dibangkit dia pada akhirat esok, dibangkitkan dia tu seperti bangkitan orang Nasrani, tak seperti bangkitan orang Islam yang sembahyang. Maknanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dimurkai oleh Allah Taala. Jadi dia mati dalam keadaan Yahudi, dilaknat, dimarah oleh Allah Taala, dibangkitkan dia dalam keadaan apa dia dimarah oleh Allah Taala semacam orang Yahudi. Tapi dia bukan betul-betul jadi Yahudi. Itulah maksudnya. Keadaan dia ketika mati semacam mati orang Yahudi, ketika dibangkit dia seperti bangkitan orang Yahudi. Walaupun dia orang Islam, walaupun dia orang mukmin, tetapi diazab, disusahkan dia pada akhirat esok. Habis di situ suatu hadis yang panjang mulai daripada tadi, daripada kata diriwayatkan apa dia Sayyid Dahlan tadi. Maka hadis itu panjang, mulai pada kata dan datang pada hadis yang panjang, memang panjang sungguh, sampai ke sini. Bermula yang memutuskan sembahyang itu mati ia dan diriwayat daripada Nabi, ini masuk hadis lain pula. Hadis ni pun agaknya panjang juga. Kita bacalah, kita tunggulah sekadar dapat masuk. Dan diriwayat daripada Nabi SAW, walaupun hadis ini setengah katanya hadis dhaif, setengah kata hadis maudhu'. Tak apalah, kita ambil untuk nak menakuti daripada tinggalkan sembahyang. Dan diriwayat daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda ia Nabi SAW, barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang, barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang, man tasahala bis salati, bahasa Arab hadis lafaz dia bahasa Arab, man tasahala bis salati, man tasahala bis salati, siapa-siapa
bermudah-mudah dengan sembahyang. Maknanya tak mengamati dengan sembahyang, tak memberati dengan sembahyang, buat main-main dengan sembahyang. Tapi maksudnya bermudah-mudah dengan sembahyang, maknanya tak sembahyang. Tak sembahyang. Jadi maknanya tidak mengamati, tidak memberati dengan sembahyang. Masa waktu kan dia buat tak tahu gitu. Masa waktu membiarkan waktu terlepas itu dengan tidak sembahyang. Masuk zuhur dia tak sembahyang zuhur, masuk asar dia buat tak tahu, dia tak sembahyang asar, masuk maghrib dia buat tak tahu, dia tak sembahyang maghrib. Itu maksudnya bermudah-mudah dengan sembahyang, buat ringan dengan sembahyang, maknanya tak sembahyang. Tapi kalau buat mudah-mudah dia sembahyang juga, buat mudah-mudah masuk waktu sembahyang dia tak sembahyang di awal waktu, nanti tengah-tengah waktu, nanti hujung-hujung waktu dia sembahyang, itu tak ada masalah. Walaupun begitu tu meluputkan fadilat awal waktu saja, itu dia sembahyang, itu tak masuk dalam kataannya bermudah-mudah dengan sembahyang. Buat ringan dengan sembahyang maknanya tak sembahyang. Walaupun di awal waktu, walaupun di tengah waktu, walaupun di hujung waktu. Orang ini nascaya didendakan dia dengan 15 denda. Didendakan dia, diseksa, didendakan dia dengan 15 denda. Didendakan dia dengan 15 bagai dendaan. Didenda kepada orang yang tak sembahyang itu dengan 15 bagai dendaan. 15 dendaan itu 6 daripada 15 di dalam dunia. 6 daripada 15, 6 bagai daripada 16 bagai itu berlaku pada dunia. Itu maknanya 6 daripadanya di dalam dunia, maknanya 6 daripada 15 itu berlaku di dalam dunia. 6 bagai dendaan berlaku pada dunia. Dan 3 tak kala mati. Dan 3 lagi pula berlaku bila? Ketika dia mati. 3 bagai pula daripada 15 itu berlaku ketika dia mati. Apabila dia hampir-hampir nak mati, itu berlaku 3 perkara dendaan. Dan 3 di dalam kubur. 3 dendaan pula daripada 15 dendaan itu berlaku ketika dia berada di dalam kubur. Dah berapa dah tu? 6 pada dunia, 3 tak kala mati jadi 9. Lepas tu 3 pula di dalam kubur jadi 12. Lepas tu tinggal ada 3 lagi pula. Dan 3 tak kala keluar daripada kubur. Keluar daripada kubur tu maksudnya apa dia? Dibangkit daripada kubur. Dibangkit pada kubur itu. Jadi maknanya 3 denaan daripada 15 itu berlaku bila? Tak kala dia tu dibangkit daripada kubur akhirat nanti pada kiamat, pada tak kala ditiupkan sengkala kali yang kedua. Jadi maknanya 15 dendaan akan berlaku pada orang yang tinggal sembahyang. Tetapi dihece-hecekan 15 itu. Dan setengahnya 6 berlaku pada masa hidup dunia, 3 daripadanya berlaku ketika dia hampir-hampir nak mati, dan ketiga pula berlaku dalam masa dia berada dalam kubur, dan 3 pula dia berlaku tak kala dia tu dibangkit daripada kuburnya, yakni pada hari kiamat. Itulah 16 perkara. Maka mana dia 16 perkara, maka nampaknya untuk hari ini kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita masuk dalam 6 perkara dan 3 perkara yang ada lagi sebut. Maka untuk pagi ini kita berhenti pada adapun 6 yang mengenaikan dia di dalam dunia itu.
Sekarang itu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعلنا لنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا به من فصله ونسألك فرضنا علينا وافتح